Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengakuan daripada Muhyiddin Yassin ini disanggah oleh para penyokong Pakatan Harapan dan juga oleh penyokong Kerajaan Madani. Mereka kata mungkin apa yang dikatakan oleh Muhyiddin ini adalah atas pertimbangan beliau sebagai seorang pembangkang. Apabila Muhyiddin nyatakan kerajaan cuma pertimbang, belum setuju lagi. Muhyiddin Yassin berkata Perikatan Nasional juga belum mengetahui syarat dalam memorandum persefahaman MOU untuk penyaluran peruntukan kepada pembangkang. Pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin berkata, kerajaan ketika ini hanya setuju mempertimbangkan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang dan belum bersetuju sepenuhnya. Mengulas pengumuman dibuat Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof, Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pagoh berkata, mereka juga tidak mengetahui syarat terkandung dalam memorandum persefahaman MOU akan dirangka untuk rundingan seterusnya. Setuju nak mempertimbang, belum setuju lagi. Ada MOU, apa isinya pun kita tak tahu, kata bekas ahli Parlimen. Kata bekas Perdana Menteri itu kepada FMT. Sementara itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkata, pihaknya akan meneliti terlebih dahulu syarat dalam draft MOU sebelum membuat sebarang keputusan. Perikatan Nasional menyambut baik keputusan dibuat kerajaan bagi memberikan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang, katanya dalam kenyataan. Terdahulu, Fadilah mengumumkan Putrajaya bersetuju mempertimbangkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan satu draft memorandum persefahaman MOU akan dirangka untuk rundingan seterusnya. Pada 9 Mac lalu, Fadilah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PN yang disertai Hamzah bersama Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi bagi membincangkan isu peruntukan wakil rakyat. FMT pada 6 April lalu melaporkan Hamzah meminta kerajaan mengemukakan cadangan agar cadangan rasmi berhubung peruntukan sama rata untuk ahli parlimen pembangkang, iaitu kira-kira 3.8 juta setahun. Namun demikian, beliau berkata pendekatan itu digunakan semasa kerajaan pimpinan Ismail Sabri mengikat memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik dengan Pakatan Harapan pada tahun September 2021. Tahun lalu, Perikatan Nasional tidak meneruskan rundingan peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang selepas Taqiyuddin mendakwa. Fadilah meminta mereka menulis surat dengan menyatakan jaminan tertentu. Taqiyuddin bagaimanapun enggan mendedahkan jaminan diminta kerajaan itu. Isu peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang menjadi antara alasan 6 ahli parlimen bersatu mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka terdiri daripada Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman, Labuan, Azizi Abu Naim, Gua Musang, Zakhari Kecik Jeli, dan yang terakhir Syed Abdul Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang, dan seorang lagi dari Tanjung Karang iaitu Dr. Zulkapri Hanapi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini, satu keputusan besar dibuat oleh Kerajaan Madani Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apabila kerajaan setuju menyalurkan peruntukan kepada pembangkang, tapi kena tunggu ini dulu. Kerajaan bersetuju mempertimbangkan untuk menyalurkan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan di Seri Perdana, Putrajaya petang semalam. Bagaimanapun, kata Fadilah, satu draft memorandum persefahaman MOU akan disiapkan terlebih dahulu yang kemudian akan dipanjangkan kepada pihak pembangkang
sebagai langkah untuk perundingan seterusnya. Perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat lebih 1 jam yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta dihadiri oleh pemimpin tertinggi parti-parti komponen kerajaan perpaduan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ada netizen mula mengaitkan apa yang berlaku dalam isu politik Malaysia sekarang, iaitu semakan kehakiman Najib, dengan isu peruntukan ini. Menjadi persoalan netizen ialah kalau MOU antara kerajaan dengan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim dengan Perikatan Nasional dipersetujui MOU-nya, maka ada sudah gencatan politik dan akhirnya akan membawa kepada tempoh damai selama kira-kira 4 tahun ini, sehinggalah pilihan raya yang akan datang juga seturut dengan titah ke bawah dulu Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang baru, yaitu tunggulah pilihan raya barulah bermain politik. Jadi menjadi persoalan ialah ada yang mengaitkan isu ini, peruntukan ini dengan kedudukan Anwar Ibrahim. Kata mereka, kalau dalam MOU itu nanti ada menulis bahwa tidak akan berlaku sebarang tindakan mau menjatuhkan ataupun mau merobohkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim, dan tidak akan berlaku pengambilan sokongan daripada parti, daripada UMNO atau daripada mana-mana parti dalam kerajaan untuk menjatuhkan tujuannya menjatuhkan Anwar Ibrahim, maka dengan itu adakah, mereka bertanya, adakah kerajaan Pakatan Harapan PH sudah berani untuk menyisihkan UMNO daripada kerajaan perpaduan ini? Ini ada kaitan dengan isu berkait dengan Najib, kata mereka. Perkara dipersetujui mesyuarat lebih 1 jam yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut dihadiri oleh pemimpin tertinggi parti komponen kerajaan perpaduan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Fadilah menyatakan pertemuan dengan pemimpin Perikatan Nasional PN yang disertai Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin bersama Ketua WIP Perikatan Nasional Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi bagi membincangkan isu peruntukan wakil rakyat. Susulan itu pada 21 Mac, Hamzah berkata, pembangkang sudah menerima draft dokumen yang memperincikan perkara berkaitan rundingan peruntukan kepada ahli parlimennya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Beranikah atau dengan adanya peruntukan kepada pembangkang dan adanya gencatan politik dan akhirnya muncul zaman kedamaian dalam kerajaan atau dalam negara ini, adakah Anwar Ibrahim sudah berani untuk bercerai, berpisah dengan UMNO? Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas kejayaan misi gila, satu persatu kes Perdana Menteri Anwar Ibrahim mula timbul. Selepas pengakuan Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia CGM, Muhammad Nadir Al-Nur Kamarul Zaman, bahawa Perdana Menteri merupakan watak utama dalam misi gila yang membawa keluar keluarganya dari Gaza, satu persatu kebaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim mula didedahkan. Seorang pengguna Facebook yang menggunakan nama akaun Masjid Al-Barakah berkongsikan kisah bagaimana Perdana Menteri ke-10 membantu membebaskan seorang penuntut di Timur Tengah yang dipenjarakan. Beliau, Anwar, adalah insan yang berjiwa manusiawi. Sebaik sahaja saya menamatkan khidmat di Universiti Taibah, Madinah, Arab Saudi, seorang pelajar PhD Malaysia dalam bidang Al-Quran Universiti Islam Madinah telah ditahan. Dia dipenjara atas tuduhan kesalahan yang beliau tidak lakukan. Beberapa pelajar menghubungi saya untuk mendapatkan bantuan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu hanyalah Ketua Pembangkang. Pada hemat kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai hubungan akrab dengan Gubernur Madinah, katanya.
Beliau menyambung, mereka kemudian mendapat link untuk mengetengahkan kes itu kepada Anwar melalui timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah yang juga bekas menteri, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub. Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudian diberi taklimat berkenaan kes itu, termasuk di mana pelajar itu dipenjarakan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang menjawab, insya-Allah akan bantu. Kami pun terpinga-pinga bantuan apakah. Selang beberapa hari, sahabat kita itu dibebaskan dari tahanan dan menyambung kembali pengajian PhD dalam bidang Al-Quran dengan cemerlang. Kini, beliau seorang pensarah di salah sebuah IPTS di utara Malaysia. Itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mulia jiwanya, ujar individu berkenan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Semoga dengan pendedahan ini akan lebih banyak lagi pendedahan-pendedahan baru berkaitan dengan sumbangan kebaikan Anwar Ibrahim yang tidak pernah orang tahu akan lebih didedahkan. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu hangat kali ini membabitkan Affidavit Zahid Hamidi. Apakah Affidavit Zahid Hamidi itu bakal atau akan dibatalkan ataupun akan ditarik balik? Itu persoalan yang mula timbul daripada netizen apabila muncul pengakuan daripada Zafrul sendiri bahawa ada kesilapan fakta dalam Affidavit Zahid Hamidi. Dan menurut Zafrul, beliau akan membuat satu lagi Affidavit yang lain untuk memperbetulkan fakta tersebut. Jadi, selain daripada itu, AGC juga telah menyatakan bahawa akan ada perubahan atau ada tambahan dalam ada penambahbaikan ataupun affidavit yang akan dibuat oleh Zafrul bagi memperbetulkan beberapa fakta yang salah di dalam Affidavit Zahid Hamidi. Itu sebabnya ada netizen kata silap-silap hari bulan affidavit yang dibuat oleh Zahid Hamidi mungkin akan ditarik balik atau dibatalkan. Sejauh mana ia berlaku, kita tunggu dan lihat. Namun ada juga netizen yang mempersoalkan kesahihan titah Ketua Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pada waktu itu, titah tambahan yang menyatakan kononnya Najib Tun Razak boleh ditahan di tahanan rumah untuk baki hukuman penjara beliau. Ramai netizen mula mahu melihat secara fizikal affidavit daripada Zahid Hamidi dan juga Tengku Zafrul, dan yang lebih penting lagi netizen nak melihat sendiri titah tambahan yang disebutkan oleh Zahid dan Zafrul itu. Lagi perkara yang lebih mengejutkan kita ialah keinginan netizen mahu melihat apa jawapan daripada kerajaan berkaitan dengan isu ini. Adakah kerajaan akan dengan segera mengambil tindakan, menjelaskan, menerangkan atau membuat satu kenyataan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia? Apakah benar titah tambahan itu memang wujud? Dan kalau wujud, benarkah Najib Tun Razak perlu dipindahkan daripada penjara ke tahanan rumah? Ataukah ada sebenarnya titah yang hampir sama seperti itu, tetapi bukanlah itu maksudnya? Mungkinkah itulah yang mahu diperbetulkan oleh Zafrul dalam affidavitnya nanti? Adakah dengan adanya affidavit daripada Zafrul sendiri, ini akan secara tidak langsungnya akan membatalkan atau menyanggah affidavit Zahid Hamidi sendiri? Saudara-saudara sekalian, dipetik dari Malaysia kini, affidavit jadi mukomcak usaha Zahid bela Najib, kata Megat Zulkarnain. Affidavit sokongan Ahmad Zahid Hamidi kepada permohonan semakan kehakiman yang dibuat oleh Najib Razak merupakan kemuncak usaha Presiden UMNO terbabit membela sahabatnya Kenny di penjara.
Setiausaha politik timbalan Perdana Menteri itu, iaitu Megat Zulkarnain Omardin berkata, meskipun dicerca dan dipersoal pelbagai pihak termasuk mereka yang pernah berkuasa di Putrajaya, pada hari terakhir Ramadan lalu terbuktilah keikhlasan Ahmad Zahid dalam usahanya membela bekas Perdana Menteri berkenan. Dengan menandatangani afidavit menyokong petisyen Datuk Seri Najib, saya kira inilah kemuncak usaha Datuk Seri Zahid Hamidi demi sahabatnya, kata Megat. Dia yang juga pengerusi UMNO Selangor menambah, mungkin ada pihak bersuara sumbang dengan mempertikaikan langkah Ahmad Zahid, katanya. Mereka mempersoalkan jika titah tambahan yang di-Pertuan Agong itu sudah ada sejak 30 Januari lalu. Mengapa Ahmad Zahid berdiam diri sebelum memberikan afidavitnya kemudian? Pada masa yang sama, katanya, ada juga pihak yang membangkitkan isu berkenan di Parlimen dengan meminta penjelasan benarkah wujud titah tambahan tersebut. Bagi Megat Zulkarnain, apa yang berlaku bukanlah suatu wayang atau politik murahan untuk meraih populariti. Ini bukan drama, ini juga bukan cerpen yang boleh direka mengikut selera penulisnya. Sebaliknya, ia menyangkut soal perundangan negara, katanya. Apabila sebagai orang yang mempunyai hak, Datuk Seri Najib memfailkan petisyen tanpa ragu dan dalam keadaan sedar risiko yang mungkin ada di hadapannya, Datuk Seri Zahid tampil mengikut lunas perundangan memfailkan afidavit kerana bagi beliau kemuncaknya usahanya kini sampai ke kemuncak melalui proses perundangan untuk membela sahabatnya. Semalam, Ahmad Zahid menyokong dakwaan dakwaan Najib berhubung dakwaan kewujudan titah addendum tambahan daripada Agung agar bekas ahli Parlimen Pekan itu yang kini dipenjara di Kajang menghabiskan baki hukumannya dengan tahanan di rumah. Sokongan tersebut diberikan Ahmad Zahid menerusi afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April lalu. Sesungguhnya saya percaya bahawa untuk tempoh masa yang mencukupi, saya melihat dan membaca titah addendum dan saya melihat dengan jelas semua kandungannya dan bahawa ia merupakan sebahagian daripada proses pengampunan pemohon Najib yang merupakan tambahan kepada titah utama kedua-dua bertarikh 29 Januari 2024, kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun untuk rekod semalam, Tunku Zafrul mendakwa ada beberapa kesalahan fakta yang terkandung dalam afidavit Ahmad Zahid Hamidi. Justru bekas Bendahari UMNO Selangor itu sudah mendapatkan pendangan peguam dan akan membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi bagi memfailkan afidavit sendiri sekaligus membetulkan kesilapan fakta tersebut. Megat Zulkarnain berkata, afidavit berkenan ditandatangani Ahmad Zahid tidak sampai 24 jam selepas dia kembali dari Mekah kerana menunaikan umrah. Mengulas lanjut, Megat Zulkarnain mendakwa sejak Najib dijatuhi hukuman penjara oleh mahkamah, tidak pernah Ahmad Zahid berhenti mencari jalan untuk membela sahabatnya yang dipenjara itu. Walaupun ada yang cuba merekayasa kononnya Datuk Seri Zahid tak berbuat apa-apa, walaupun ada yang cuba meneguk di air keruh, kononnya mereka menjadi pembela bosku. Hakikatnya jasad yang berada di sebalik tirai besi itu tahu sahabatnya Ahmad Zahid tidak pernah kenal rasa erti jemu dalam mencari usaha mendapatkan pembelaan buat dirinya. Mengenali Datuk Seri Zahid, sedekah yang dihulur pun tak pernah nak dijajah, apatah lagi langkah membela sahabat sejatinya, dakwa Megat Zulkarnain. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, kata Purple Moss, pemimpin pemampin UMNO ni semua ni jenis tak boleh percaya, katanya. Zaman abah kau UMNO sailang, zaman Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri kerana ikut telunjuk. PH pun akan disailang bila UMNO dah mula kuat, kata beliau. Tenten kata kaki wayang siok sendiri. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dikejutkan dengan satu laporan yang mengaitkan Khairi Jamaluddin dengan satu jawatan baru, yaitu jawatan Presiden. Dikabarkan bahawa Khairi Jamaluddin kononnya bakal dicalonkan sebagai Presiden baru FM. Secara peribadi, saya merasa Khairi Jamaluddin layak menduduki kerusi panas tersebut.
baru-baru ini FM mengalami krisis dalaman yang cukup mendapat perhatian daripada netizen. Banyak cerita-cerita bertimbul daripada FM tersebut. Sehingga kan ramai juga para penyokong atau peminat bola sepak tempatan Malaysia memohon supaya dilakukan rombakan dalam FM. Mana tahu dengan rombakan tersebut akan membawa kejayaan besar kepada pasukan bola sepak dan pembangunan bola sepak Malaysia. Salah satu perkara yang dicadangkan ialah menggantikan Presiden FM, dan tidaklah menghairankan kalau benar-benar Khairi Jamaluddin dicalonkan sebagai Presiden baru FM. Kerana secara prestasinya, Khairi Jamaluddin mempunyai sejarah prestasi perkhidmatan yang luar biasa, yang hebat dan terbukti boleh bekerja. Ini dibuktikan melalui kejayaan Khairi Jamaluddin di dalam menangani krisis COVID-19 pada masa pandemik melanda seluruh dunia. Beliaulah yang memulakan vaksinasi kepada seluruh rakyat Malaysia, dan Khairi Jamaluddin adalah Menteri Kesihatan yang dilihat telah berjaya melaksanakan pelbagai inisiatif bagi menangani pandemik COVID-19 pada waktu itu. Kejayaan beliau cukup cemerlang. Saudara-saudara sekalian, di sebalik pelbagai isu dalaman sedang melanda Persatuan Bola Sepak Malaysia FM ketika ini, timbul kabal angin kemungkinan badan induk itu bakal berubah wajah pada tahun depan. Ya, selepas timbul cakap-cakap yang mengaitkan kemungkinan barisan eksekutif FM yang bakal menamatkan penggal 2021-2025 pada tahun depan akan diisi calon baharu dengan bekas Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin disebut-sebut sebagai Presiden baru badan induk itu. Menurut sumber, nama Khairi mula dikaitkan mengisi kerusi nombor 1 di Wisma FM di Kelana Jaya itu selepas timbulnya isu surat layang yang mendakwa wujudnya salah laku dalam pengurusan badan induk itu. Benar, memang sekarang ada dengar nama Khairi, katanya calon untuk gantikan presiden sekarang. Tapi itu hanya cakap-cakap sahaja, kesahihan tak tahu lagi. Ini mungkin gendang pemilihan FM yang dah mula dimainkan, sebab pemilihan pun dah tak lama lagi, hanya tahun depan saja. Malah, dengan isu surat layang yang masih panas lagi, mungkin kabar angin itu boleh jadi betul. Apapun kita tunggu dan lihat, katanya. Khairi bukanlah nama asing dalam arena sukan tanah air, khususnya bola sepak. Malah, hubungan dengan FM juga cukup rapat apabila beliau sebelum terjun ke dunia politik pernah dilantik sebagai timbalan Presiden FM dari tahun 2007 hingga 2010. Sebaik dilantik dalam kerajaan sebagai Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2013, Khairi individu penting yang memperkasakan program pembangunan bola sepak negara, termasuk mewujudkan Akademi Mukhtar Dahri sebagai pusat melahirkan pemain muda berbakat sebelum diekspor ke luar negara. Pada Kongres Pemilihan ke-57 FM 2021 lalu, Datuk Hamidin Muhammad Amin berjaya mempertahankan jawatan selaku Presiden selepas menang tanpa bertanding. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Naziling Unity Channel. Ada cerita-cerita panas sedang berlegar di luar sana berkait politik Malaysia. Berkait dengan tuntutan tahanan rumah Najib dan tuntutan supaya Najib dikeluarkan dengan segera melalui afidavit dan juga melalui pendedahan adanya titah tambahan yang dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO kemarin, mula timbul kata-kata bahawa adakah selepas ini UMNO akan tarik sokongan daripada kerajaan dan akan bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Persoalan ini tidaklah mustahil dan tidak juga tidak boleh berlaku.
Dalam politik, semuanya boleh berlaku. Kemarin bermusuh, hari ini tiba-tiba bersahabat, semata-mata untuk sama-sama mempunyai nilai atau mempunyai tujuan matlamat yang sama. Baik, logiknya beberapa peminat politik yang berjumpa dengan saya, logiknya beberapa peminat politik yang menulis dalam ruangan komen dalam channel saya, mereka kata, adakah kemungkinan UMNO akan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekiranya tuntutan untuk Najib dipenjarakan di penjara Kajang dihentikan dan beliau ditahan di rumah tidak ditunaikan? Adakah UMNO akan menarik sokongan dan akan berkomplot untuk sama-sama tidak lagi memberikan sokongan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini dalam kerajaan Madani, lalu menuntut pula permohonan supaya Najib dikeluarkan daripada penjara dan ditahan di rumah melalui Perikatan Nasional? Tiada yang mustahil sebenarnya, saudara-saudara. Adakah kalau tuntutan mereka gagal melalui kerajaan perpaduan kerajaan Madani ini, dan seperti yang kita tahu, Anwar Ibrahim mungkin tidak berminat untuk mengeluarkan Najib daripada penjara dan mungkin tidak berminat untuk meneruskan hukuman Najib berbaki di rumah, karena sebelum ini buktinya Anwar Ibrahim di dalam surat yang didedahkan oleh peguam Najib tidak pernah mencadangkan untuk Najib diberikan pengampunan. Jadi maknanya Anwar Ibrahim ada keberangkalian tidak akan menyokong apa yang sedang digembar-gemburkan sekarang ini. Jadi persoalan besar, kalau Anwar Ibrahim tidak menyokong apa yang dituntut atau tidak mengiyakan apa yang dituntut oleh UMNO itu, adakah UMNO lalu akan merajuk dan akan mencari sekutu baru bagi mendapatkan apa yang mereka matlamatkan? Dan tidaklah mustahil mereka akan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim ini untuk menyatakan pula, mau dapatkan pula cara melalui Perikatan Nasional. Dan persoalan lagi lain ialah, sanggupkah Perikatan Nasional bersekongkol lalu menerima UMNO dalam Perikatan Nasional untuk membentuk kerajaan yang baru? Walau bagaimanapun, untuk UMNO masuk dalam Perikatan Nasional, mereka perlu membuang ego mereka dan perlu bersahabat semula dengan PAS. PAS sediakah bersama dengan UMNO dan dengan matlamat yang seperti yang dinyatakan tadi itu, sanggupkah PAS bersama dengan UMNO untuk mengeluarkan Najib daripada penjara dan bersama-sama pula untuk bersetuju menahan Najib di rumah sahaja? Kalau dari segi bersatu, silap-silap hari bulan, bersatu mungkin akan menerima apa yang disyaratkan oleh UMNO, tetapi mungkin PAS yang tidak akan bersetuju, memandangkan PAS mempunyai kepentingan untuk menjaga apa yang mereka miliki sekarang. Kekuatan PAS sudah cukup kuat sekarang ini dan mereka sebenarnya tidak memerlukan apa-apa lagi bersama dengan UMNO. Jadi, sekarang ini kalau UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, PAS dan bersatu, adakah Anwar Ibrahim akan tumbang? Mungkin tidak akan tumbang, tapi akan sangat tenat. Kerana Anwar Ibrahim hanya ada dan perlu bergantung sepenuhnya kepada Sarawak dan Sabah selepas ini. Dan dapat diketahui Sabah dan Sarawak sebenarnya kurang berminat untuk bergabung dalam Perikatan Nasional, memandangkan dalam Perikatan Nasional itu ada PAS. Tetapi harus diingat sekali lagi, dalam politik ini semuanya dinamik. Kemarin bermusuh, besok tiba-tiba bersahabat pula. Orang yang disangka musuh paling besar boleh menjadi rakan paling akrab dalam politik. Jadi kita ulang sekali lagi,
apa sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Sabudin, apa komplot tersembunyi sebenarnya yang sedang, apa komplot tersembunyi yang sedang berlaku dalam isu semakan kehakiman Najib. Kenapa Zahid Hamidi setuju jadi saksi dan pernahkah Tengku Zafrul tunjuk titah kepada Agong? Saya telah katakan sebelum ini dalam video sebelum ini, yaitu kenapa Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri pula yang bersetuju menjadi saksi dan mengemukakan afidavit ke mahkamah? Kenapa bukan Tengku Zafrul, sedangkan dalam afidavit yang disebutkan oleh Zahid, Tengku Zafrul lah yang memiliki gambar asal dan salinan image titah dindum tambahan Agong itu yang asal, yang mana telah pun dikemukakan kepada Zahid Hamidi. Kenapa bukan Zahid Hamidi? Kenapa Zahid Hamidi tidak mengarahkan Tengku Zafrul saja, meminta Tengku Zafrul saja menjadi saksi dalam afidavit tersebut? Mengapa harus Zahid Hamidi? Dan adakah komplot yang sedang dirancang untuk permainan kali ini? Dan adakah langkah Sheraton yang lebih update atau langkah Sheraton yang lebih upgrade levelnya, level tahap kayangan, tahap dewa akan berlaku kali ini? Persoalan itu akan kita ketahui tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan Anda bolehlah menjawab persoalan-persoalan tersebut tadi. Persoalan pertama yang Anda perlu bantu adalah, adakah UMNO akan terus bersama dalam kerajaan kalau tuntutan mereka Najib dipenjara atau ditahan di rumah tidak ditunaikan, akan terus bersama kerajaan? Kedua, adakah mereka akan merajuk lalu keluar daripada kerajaan dan mencari sekutu baru, terutamanya Perikatan Nasional, bagi mendapatkan matlamat mereka untuk membebaskan Najib daripada penjara dan ditahan di rumah? Ketiga, adakah dengan UMNO dan Perikatan Nasional bersama, atau kalau mereka jadi bergabung, bersahabat, berkomplot, adakah akan menumbangkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim? Dan soalan yang terakhir, mahukah gabungan Sabah dan gabungan Sarawak bersama-sama UMNO untuk menyokong UMNO kalaulah UMNO keluar daripada parti kerajaan ini? Mahukah GPS dan GRS menyokong atau mengikut langkah UMNO? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.